Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 November bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Anggota Malbat yang cedera dalam serangan dron Israel selamat tiba di kem Marakah. Juga tekap serika di dada kadet UPNM tertuduh mengaku tidak bersalah. Angkatan Tentera Malaysia ATM mengesahkan 6 anggota Malbat 850 cedera dalam serangan dron Israel di Lubnan semalam. Insiden itu berlaku berdekatan Stadium Saida ketika pergerakan anggota Malbat 85012 dari Beirut ke kem Marakah pada jam 1.54 tengah hari tadi waktu Lubnan bersamaan 7.54 malam waktu Malaysia. Dalam kejadian itu, 5 anggota Malbat 85012 yang baru tiba ke negara itu mengalami pelbagai cedera ringan termasuk seorang disyaki retak tangan kiri, manakala seorang lagi anggota Malbat 85011. Menurut kenyataan dikeluarkan ATM malam tadi, letupan itu menyasarkan sebuah kenderaan awam lain namun turut mengakibatkan kerosakan pada bas yang membawa anggota Malbat. Tambahnya, anggota yang cedera di tangan telah dibawa ke Hospital Hamud di Saida dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Pasukan Batalion Malaysia Malbat 85012 yang bertugas di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL kini selamat berada di kem Marakah. 2 hari lalu, pasukan Malbat 85012 berlepas ke Lubnan bagi meneruskan misi pengaman di selatan negara itu. Atur gerak pasukan itu membabitkan kekuatan 854 pegawai dan anggota, termasuk 30 dari tentera diraja Brunei. Baik, sementara itu 5 daripada 6 anggota yang mengalami kecederaan ringan telah selamat tiba di kem Marakah sekitar jam 5.30 petang waktu tempatan. Dan seorang anggota yang menerima rawatan di Hospital Hamud juga telah dibenarkan keluar awal pagi tadi waktu Lubnan dan kini turut berada di kem Marakah bersama anggota lain. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan ATM petang tadi, semua anggota kini selamat berada di kem. Tambahnya, rawatan susulan terhadap anggota yang mengalami kecederaan akan diteruskan oleh Pegawai Perubatan Malbat 850 di kem Marakah. Jelasnya, mereka juga dijangka meneruskan tugasan seperti biasa apabila pulih sepenuhnya. Sementara itu, pihak United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL sedang menyiasat kejadian serangan di checkpoint tentera Lubnan di Stadium Saida yang melibatkan konvoi Malbat 85012. Baik, ATM akan berbincang dengan pihak pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, mengenai keperluan langkah berjaga-jaga tambahan berikutan insiden serangan yang mencederakan 6 anggota pengaman Malaysia semalam. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abiy Rahman berkata, pasukan Malbat akan membincangkan tindakan susulan dengan UNIFIL berhubung isu berkenaan. Beliau berkata kepada media, Malbat akan berbincang semula dengan Ibu Pejabat UNIFIL mengenai sebarang langkah berjaga-jaga tambahan jika perlu berkaitan pergerakan anggota. Sebelum ini, beliau memberitahu rancangan pemindahan yang fleksibel dan responsif turut disediakan sekiranya pengunduran UNIFIL diperlukan. Penyediaan draft resolusi Perhimpunan Agung PBB oleh Malaysia yang mencadangkan agar Israel disingkir sebagai anggota dilihat mengundang kemarahan Tel Aviv. Rejim dilihat menterjemahkan kemarahan mereka melalui serangan yang turut mengenai Malbat. Bagi membincangkan dengan lebih lanjut kaitannya dengan serangan terhadap pasukan Batalion Malaysia Malbat, langsung bersama kita malam ini adalah Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara iaitu Profesor Azmi Hassan. Baik, terima kasih Prof kerana bersama Berita Al-Hijrah malam ini. Sama-sama, Nat. Baik Prof, apa yang diketahui sekarang, serangan itu menyebabkan 3 warga Lubnan menjadi korban, tetapi serangan itu jika dilihat dari konteks Malaysia adalah sebagai amaran kepada Malaysia yang cuba membawa usul terhadap Tel Aviv, Prof. Dan mengenali rejim Israel yang tidak mempedulikan sebarang undang-undang antarabangsa. Ia ada kemungkinan. Adakah Prof setuju? Ada kemungkinan, tetapi saya tidak setuju bahawa sasarannya adalah Malbat, Angkatan Tentera Malaysia. Tidak. Mungkin secara kebetulannya
angkatan tentera kita berada di sana. Tapi hakikatnya apa yang Ned sebut tadi bahawa Malaysia sedang berusaha untuk mengumpulkan sokongan, terutama sekali 11 hari bulan ini di Riyadh, sidang kemuncak Arab dan negara Islam, Datuk Seri Anwar akan mengumpulkan. Dan ini sudah pasti akan menimbulkan kemarahan. Kalau Ned sebut menimbulkan kemarahan Israel, ianya juga akan menimbulkan kemarahan Presiden-elect Trump. Jadi itu adalah sesuatu yang kita terpaksa hadapi, tapi kita berada di pihak yang benar. Dan saya pasti pihak yang benar itu akan mendapat sokongan yang kuat. Baik, Prof. September lalu 2 kenderaan Malbat 11 di seorang orang awam di Lubnan dan yang terkini Malbat 12 yang baru sampai di Lubnan pula terkena serangan. Jadi sebesar manakah risiko yang dihadapi oleh mereka terutamanya ketika konflik di Timur Tengah yang semakin tegang ini? Ya, memang risiko itu ada walaupun ia dinyatakan sebagai tentera pengaman PBB, tetapi kita tahu Israel tidak pernah menghormati undang-undang antarabangsa, tidak pernah menghormati Majlis Keselamatan ataupun PBB itu sendiri. Jadi apa yang berlaku di Gaza itu dibawa ke Lubnan. Tapi hakikatnya adalah kita berada di pihak yang benar, kita berada di sana kerana mandat Majlis Keselamatan yang termasuk disokong oleh Amerika Syarikat iaitu Resolusi 1701. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Panglima Angkatan Tentera tadi, kita menunggu apa keputusan UNIFIL. Tapi bagi saya sendiri, Malbat, UNIFIL perlu berada di sana kerana ini sedikit sebanyak mengekang tindak tanduk Israel yang tidak pernah menghormati perundangan antarabangsa, apalagi tidak pernah menghormati nyawa orang awam itu sendiri. Okey, baik. Soalan terakhir, Prof. Minggu depan Malaysia akan menyertai sidang kemuncak tergempar negara-negara Islam berkenaan isu Palestin di Riyadh dan antara lain untuk menghentikan kekejaman Tel Aviv ke atas rakyat Palestin. Jadi sejauh mana Prof optimis dengan usaha ini? Ya, usaha seperti Nat sebut tadi adalah untuk mengumpul sokongan untuk menyingkirkan Israel daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tapi masalahnya adalah usaha ini terpaksa pergi ke Majlis Keselamatan dan pastinya Amerika Syarikat akan menggunakan veto mereka. Tetapi penting bagi Malaysia dan beberapa negara lain yang sedang berusaha ini untuk mendapatkan sokongan sebanyak mungkin. Bukan saja negara Arab, bukan saja negara Islam, tetapi negara-negara lain. Kerana ini adalah satu dikatakan justifikasi moral. Kenapa Israel yang paling banyak menerima resolusi Majlis Keselamatan dan yang paling banyak dikatakan tidak pernah menghormatinya. Jadi kita patut menghukum Israel, menyisihkan Israel daripada dunia antarabangsa. Okey, baik. Terima kasih banyak Prof kerana sudi bersama dengan Berita Al-Hijrah pada malam ini. Baik, itu dia tadi Profesor Azmi Hassan iaitu Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategik Nusantara. Baik, kita ke laporan seterusnya. Semua masjid dan surau di seluruh negara disaran untuk melaksanakan solat hajat khusus untuk mendoakan kejayaan misi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Riyadh, Arab Saudi. Ia bersempena sidang kemuncak tergempar bersama negara-negara Arab dan Islam pada 11 November depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, pelaksanaan solat hajat itu bagi memohon pelindungan agar misi Perdana Menteri mencapai kejayaan demi manfaat ummah. Melalui satu kenyataan, beliau berkata, masjid-masjid utama JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal akan melaksanakan solat hajat selepas Isyak bermula hari ini sehingga 11 November. Jelasnya, semua masjid dan surau di wilayah persekutuan diminta melakukan yang sama. Beliau berharap pelaksanaan solat hajat itu dapat meningkatkan solidariti umat Islam dalam mendoakan misi penting tersebut. Dalam sidang tergempar di Riyadh, Datuk Seri Anwar dijangka membawa harapan negara berkaitan perjuangan Palestin. Penyokong bola sepak Israel buat hal dipukul. Alhamdulillah, bertemu kembali. Biarpun Presiden bertukar, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia Edgar D. Kagan optimis pentadbiran baharu di bawah pimpinan Donald Trump mampu menghentikan konflik di Gaza. Malah Kagan yakin Trump akan melaksanakan pendekatan baharu soal keamanan dan hubungan dagang. Kagan berkata, apa juga pendekatan baru dalam penggal pentadbiran Trump, ia akan mula disaksikan orang ramai selepas pemimpin itu mengangkat sumpah jawatan kelak.
We'll agree to it. I think that, clearly there will be a different administration. There will be a different approach. I think that any U.S. administration is going to want to see peace and stability in the Middle East. And I think that that's something that we will get to see more about what approach the new administration may take as they go through the transition period. And then obviously as the president is sworn in on January 20th. Trump yang juga merupakan calon Republikan memperoleh 277 undi perwakilan menewaskan Kamala Harris dari Demokrat 224 undi. Beliau pertama kali dipilih sebagai presiden pada 2016 menewaskan bekas setiausaha negara Hillary Clinton. Namun bagi masyarakat Islam dunia, terutama di Asia Barat, kembalinya Trump ke White House umpama luka lama berdarah kembali. Sebelum ini pada 2017, Trump memindahkan kedutaan Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Tindakan bermotifkan politik itu membangkitkan kemarahan penduduk Palestin yang mahukan timur bandaraya yang dirampas pada 1967 sebagai ibu negara dan sebahagian wilayah kedaulatan mereka. Dan sebagai sekutu Israel, tidak mustahil Trump akan mengulangi keputusan lain yang memihak kepada Zionis. Baik, 5 cedera manakala 62 ditahan dalam rusuhan dekat Amsterdam membabitkan peminat bola sepak negara haram Israel. Siasatan sedang dijalankan terhadap pelbagai insiden ganas yang melibatkan peminat kelab bola sepak Maccabi Tel Aviv Israel dan penunjuk perasaan pro-Palestin. Polis Amsterdam berkata 5 yang cedera dibawa ke hospital manakala 62 yang lain ditahan selepas beberapa kejadian pada Khamis. Mereka menerima laporan mengenai kemungkinan beberapa orang hilang dan menjadi tebusan penunjuk perasaan pro-Palestin. Pihak berkuasa tidak dapat mengesahkan perkara itu benar-benar berlaku dan siasatan sedang dijalankan. Sementara itu, beberapa klip video tular penyokong pro-Palestin membantai peminat kelab bola sepak Israel. Mereka bukan sahaja memukul tetapi menerajang penyokong Zionis itu seperti melepaskan geram. Dalam satu kenyataan selepas itu, polis memaklumkan sebilangan orang yang dilaporkan hilang kini telah ditemui, manakala yang lain masih belum ditemui. Parlimen Israel meluluskan undang-undang kontroversi yang membenarkan kerajaan haram itu untuk menghalau atau membuang ahli keluarga pejuang Palestin termasuk warganya sendiri ke semenanjung Gaza dan lokasi lain. Undang-undang itu juga terpakai kepada warga Israel. Ia diluluskan Knesset dengan mendapat undian 61 menyokong dan 41 menolak. Ibu bapa, adik-beradik atau pasangan kononnya pejuang boleh dihalau dari Israel sekiranya mereka menyokong atau gagal melaporkan maklumat tentang tindakan pejuang atau organisasi pejuang. Suspek berhak untuk membela diri pada perbicaraan yang diadakan Menteri Dalam Negeri dan mereka mempunyai 14 hari untuk membuat keputusan dan menandatangani perintah penghantaran. Warga Israel yang dibuang akan dihantar ke semenanjung Gaza atau destinasi lain dalam tempoh antara 7 hingga 15 tahun, manakala bagi penduduk sah mereka akan dihalau selama 10 hingga 20 tahun. Pembuangan negeri ini seumpama hukuman mati kerana Gaza kini adalah kubur besar yang menjadi medan Israel menghalalkan genosid. Sedangkan Israel sendiri menumpang tanah Palestin. Selain itu, perintah selama 5 tahun diluluskan dengan undian 53-41 yang membenarkan hukuman penjara bagi pesalah berumur bawah 14 tahun yang disabitkan kesalahan membunuh sebagai sebahagian dari tindakan keganasan. Selepas ini, kadet UPNM dituduh streka dada junior. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Seorang pegawai kadet akademik latihan ketenteraan ALK Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan mencederakan juniornya menggunakan streka wap panas. Bulan lepas, tertuduh Amirul Iskandar Nurhanizan 22 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Igusra Ali. Tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Muhammad Salman Muhammad Saiful Suraj 20 tahun di UPNM Kem Sungai Besi Ceras pada 22 Oktober lepas sekitar jam 11.45 malam. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan.
Tertuduh didakwa menekap streka wap panas yang menyebabkan dada kanan mangsa mengalami lecur tahap 2. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 10 tahun atau dengan denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Hakim Gusra Ali membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan dua penjamin. Mahkamah menetapkan 27 Disember depan untuk sebutan kes. Tertuduh yang memakai kemeja putih lengan panjang tiba di mahkamah pada jam 9.50 pagi menaiki kenderaan polis serta diiringi beberapa anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras. ATM dalam kenyataan sebelum ini mengesahkan kejadian yang tular dalam media sosial tentang kes buli melibatkan seorang pegawai kadet ALK UPNM yang ditekap pada bahagian dada dengan streka sehingga meninggalkan kesan lecur. Difahamkan perbuatan itu terbongkar selepas pemeriksaan berkala dijalankan jurulatih yang bertugas apabila menyedari terdapat kesan kecederaan pada tubuh mangsa. Baik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bercadang untuk menggunakan nombor kumpulan atau batch number pada minyak masak paket sebagai mekanisme baharu mengatasi ketirisan. Timbalan Menterinya Dr. Fuzia Salih berkata penggunaan mekanisme itu dilihat mampu mengesan ketirisan sama ada berlaku di pihak peruncit, pemborong atau pembungkus. Jadi kita juga ada melihat kepada beberapa mekanisme yang mungkin akan disarankan ya untuk diguna pakai. Contohnya menggunakan batch number kepada setiap paket minyak masak supaya kita boleh trace. Ya, kita boleh trace kalau yang tiris itu daripada peruncit mana, pemborong mana, repacker mana. Jadi ini akan membantu kita, tapi belum dilaksana, tapi sudah ada syarikat-syarikat yang melaksanakannya, mungkin kita mengambil sebagai best practice. Beliau berkata demikian selepas program Kita Gempur Zon Utara di Pantai Johor Alustar siang tadi. Dr. Fuzia berpandangan penggunaan nombor kumpulan pada minyak masak paket dapat membantu membendung ketirisan barangan kawalan dan bersubsidi itu. Bagaimanapun jelas beliau, setakat ini penggunaan nombor kumpulan pada minyak masak paket itu masih dalam proses cadangan dan pelaksanaannya akan dikaji lebih mendalam. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan pihaknya meneruskan program Kita Gempur di Kedah hari ini selepas Pulau Pinang dan Perlis malam. 8 lagi lokasi diketahui pasti untuk dijadikan pusat pemindahan kekal bencana yang lengkap dengan kemudahan asas. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, ketika ini urusan projek berkenaan telah memasuki peringkat tender dan dijangka mengambil masa 15 bulan untuk disiapkan. Menurut Datuk Khairul, 8 lokasi itu adalah di Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu, manakala selebihnya di Johor, Perak dan Pulau Pinang. Setakat ini katanya satu PPK telah siap diubah suai dan dinaik taraf, iaitu sebuah dewan di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi Johor yang mampu menempatkan kira-kira 400 mangsa banjir berbanding 190 orang sebelum ini. Prosesnya adalah mengambil masa lebih kurang dalam 1.5 tahun untuk proses dari segi mengenakan pasti lokasi sehinggalah tamatnya pembinaan. Jadi proses itu ada banyak proses yang kita terpaksa lalui. Satu, mengenal pasti kawasan-kawasan yang paling sesuai untuk dibina pusat pemindahan kekal yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, terutama sekali dari segi jumlah penduduk yang akan dipindahkan, kesesuaian tapak dan proses tender perolehan kerajaan. Tambah beliau, kos pembinaan bagi sesebuah PPK berkenaan dianggarkan sekitar RM5 juta. Datuk Khairul berkata, pembinaan PPK berkenaan ialah perancangan pihaknya bagi fasa pertama agar tiada lagi sekolah digunakan untuk PPS. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus persiapan kerajaan menghadapi monsun Timur Laut 2024-2025 di Markas Smart Pulau Meranti, Puchong. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedia mendapatkan pandangan daripada Peguam Negara melalui bahagian penasihat Undang-Undang AGC berhubung surat tuntutan kepada kerajaan yang telah dikemukakan oleh seorang ahli perniagaan. Ia berkaitan dakwaan penyalahgunaan dan pelanggaran harta intelek program nombor plat khas kenderaan bersiri madani. Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Datuk Eddie Fadli Ramli berkata, tuntutan itu masih dalam siasatan dan pihaknya sedang meneliti tindakan yang perlu diambil.
Semalam Yang Berhormat Menteri telah jawab berkaitan dengan tuntutan hak cipta pelik madani ini. Jadi kita sedang mendapatkan pandangan daripada pihak AGC, Peguam Negara, berkaitan notis tuntutan yang telah dikemukakan oleh seorang individu dan syarikat yang menuntut. Jadi kita sedang menelitilah apa tindakan-tindakan yang perlu kita ambil. Selasa lalu, pengarah program Ilham Madani Sendirian Berhad, Hassan Azhari Hashim mengemukakan surat tuntutan kepada kerajaan supaya membayar ganti rugi sebanyak 1.3 juta ringgit berhubung dakwaan penyalahgunaan dan pelanggaran harta intelek bagi program nombor plet khas kenderaan bersiri Madani 1 sehingga 9999. Ia menyatakan Hassan Azhari adalah pemilik sah karya hak cipta kertas kerja mewujudkan nombor plet khas kenderaan bersiri Madani. Jelas surat itu, ia didaftarkan secara sah mengikut Seksyen 26B Akta Hak Cipta 1987. Terdahulu, Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Datuk Eddie Fadli Ramli merasmikan majlis penutupan program MyLesen 2024 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Program itu merupakan usaha kerajaan menanggung bayaran latihan dan ujian memandu yang memanfaatkan lebih 36,000 golongan B40. Demi visi melahirkan generasi yang mempunyai akhlak serta budi pekerti yang baik berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Mahat Tahfiz Integrasi Dar Al-Hikmah yang sudah beroperasi selama 24 tahun di dalam bandar mengajak semua untuk sama-sama berganding bahu bagi menyediakan ruang pengajian dan pembelajaran yang lebih selesa buat 110 orang penghafaz Al-Quran. Semua aktiviti dilakukan dalam satu tempat termasuk penghafaz dan solat. Sumbangan anda pasti memberikan sinar baru buat anak-anak tahfiz ini. Jom sama-sama membantu seperti paparan yang tertera. Dari cetak buku ke percetakan keselamatan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Ultimate Print Sdn Bhd sasar untuk mengembangkan kepakaran dalam bidang percetakan keselamatan menerusi kerjasama dengan firma milik kerajaan Turki iaitu Darfani. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azizi Fikri berkata inisiatif berkenaan bakal melibatkan pemindahan teknologi dan perkongsian ilmu antara dua pihak bagi memajukan perniagaan itu di Malaysia serta pasaran Asia. This partnership with Darfani is an opportunity to bring Malaysia's security solutions to the next level. Darfani has a stellar record of providing cutting-edge security technologies to the countries around the world. Their expertise and innovations ensure the highest standards of security in document protection. Terdahulu Ultimate Print dan Darfani menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi memperkukuhkan hubungan dan kerjasama memajukan industri teknologi percetakan di Malaysia. Turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Duta Turki ke Malaysia Emre Salim Yüksel dan Penasihat Kumpulan Karangkraf Datuk Husamuddin Yaakob. Kerjasama tersebut juga bakal memberi ruang kepada Ultimate dalam memberikan perkhidmatan dan produk terbaik untuk kerajaan dan rakyat Malaysia, khususnya dalam industri percetakan keselamatan tinggi termasuk kad pengenalan dan pasport. Ultimate Print merupakan sebuah syarikat percetakan unggul di Malaysia dengan pengalaman lebih 30 tahun yang menyediakan perkhidmatan percetakan buku, digital, pembungkusan akhbar dan Al-Quran. Baik, sebagai seorang Muslim, aspek kebersihan, halalan toyiban dan patuh syariah pasti menjadi pilihan utama ketika bercuti bersama keluarga. Melalui pengiktirafan daripada MFA, kita tidak perlu risau lagi kerana hotel, spa, pusat rekreasi dan fasiliti lain yang mendapat pengiktirafan ini pastinya diyakini terjamin dalam semua aspek yang kita mahukan. Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kini dengan pengiktirafan Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition atau MFA, segalanya mudah, senang, malah diyakini. Hotel MFA juga menyediakan restoran halal di premis mereka. Beribadah pun tiada masalah dengan kemudahan dan fasiliti yang bersih dan selesa. MFA, kembara penuh yakin.
Beralih ke laporan BA Niaga, Taita Luxury Resources, syarikat industri kecil dan sederhana IKS yang mampu merentas sempadan negara dengan penghasilan produk penjagaan diri, gel mandian bidara dan gelenggang serta terapi bidara. Menurut pengurusnya Tengku Afiq Izzuddin Tengku Ahmad, produk berasaskan bahan herba organik itu sudah pun berada di pasaran Singapura, Brunei, Indonesia dan Afrika. Katanya gel mandian bidara dan gelenggang mengandungi bahan organik seperti lidah buaya, gelenggang, madu, sirih dan bidara, membantu melembut dan menghaluskan kulit, menyelesaikan masalah kulit sensitif, parut selain berfungsi sebagai antibakteria. Manakala terapi bidara yang berasaskan water base pula mengandungi bidara, limau purut, peppermint, buah pala, halia, sesuai digunakan untuk sengal-sengal sendi, kembung, pening, kekejangan otot, kerengsaan, mencairkan kahak dan gigitan serangga. Macam untuk produk terapi bidara dan shower gel, kita dah ada siap dengan kelulusan KKM lah, NOT. Tidak hanya itu, Taita Luxury Resources juga berjaya menghasilkan produk baharu iaitu Becamon yang menjadi wangian signature Taita selain 20 lagi jenis wangian lain. Menariknya, wangian Becamon katanya mampu bertahan sehingga 24 jam. Saya berharap saya punya produk-produk contoh macam terapi bidara atau shower gel dan perfume boleh ke peringkat global lah dan ada di setiap mall macam brand-brand yang lain. Maklumat lanjut mengenai produk-produk Taita Luxury Resources boleh rujuk maklumat tertera. Bird Nest Exfoliating Gel, produk pertama di Malaysia yang menghasilkan gel pengelupasan kulit berasaskan sarang burung. Pengasas Tasha Empire HQ, Emilia Natasha berkata, produk yang dihasilkan itu membantu merawat, membersih dan melembapkan kulit wajah. Tambah Emilia, produk itu juga mengandungi bahan berkualiti lain seperti minyak jojoba, asid laktik, glutathione, niacinamide dan arbutin. So exfoliating ni sangat bagus sebab dia merawatkan kulit muka kita. Kan kulit muka kita kering and then sometimes terdedah dengan matahari ataupun duduk dalam aircon, tapi dia membantu merawat, membersihkan, melembapkan kulit wajah. So insya-Allah tak ada masalah. Kalau pakai makeup pun terletak elok je, cantik je. Tambahnya, Bird Nest Exfoliating Gel memperoleh kelulusan KKM dan selamat untuk digunakan sebagai anti penuaan, anti radang, membuang kulit mati, mengurangkan pigmentasi, mengecilkan liang pori dan memudahkan badut jerawat. Hasrat Emilia selain memperkukuh perniagaan dalam negara, beliau juga merancang untuk mengembangkan perniagaan hingga ke China dan Dubai. Maklumat lanjut mengenai produk Tasha Empire HQ boleh hubungi nombor telefon dan media sosial tertera. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.